Baik, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga rakan tugas saya Nala Huda dalam program Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Penularan wabak COVID-19 tidak akan melebahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberikan peluang kepada setiap wakil rakyat dan juga setiap pengusaha IKS, PKS dan sebagainya untuk menyuarakan realiti di kawasan dan juga perusahaan mereka. Yap. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, dalam segmen Realiti Rakyat, banyak isu yang menarik kami angkat, terutamanya ketika pelaksanaan PKP dan baru semalam saja pelaksanaan PKPB ini, dan semestinya banyak sektor terkesan kerana tidak mampu menjana pendapatan susulan perintah duduk di rumah ini, dan antara sektor yang terjejas teruk adalah industri pelancongan sebenarnya. Dan dalam Realiti Rakyat kali ini kita ingin mengetahui apakah impak PKPB ini kepada industri pelancongan terutamanya di Langkawi. Dan bersama kami di talian Skype sekarang adalah Adam Fuad, merupakan pengurus besar Taman Buaya Langkawi, untuk bersama dengan kita bersama-sama membincangkan mengenai apa agaknya isu-isu di terutamanya di Langkawi ini. Dan kalau kita nak lihat juga melihat kepada isu ataupun melihat kepada Taman Buaya di Langkawi ini sendiri, ia merupakan antara salah satu tarikan pelancongan utama di Langkawi dan juga mendapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record sebagai taman buaya terbesar di negara. Baik Adam, selamat pagi. Selamat pagi, Abang. Baik Adam, kita nak tahu bagaimana agaknya Taman Buaya ini sebenarnya terjejas ketika PKP ini. Kita tahu boleh dikatakan sektor pelancongan di Langkawi ini merupakan salah satu sumber ekonomi yang utama. Jadi bagaimana dari segi melihat kepada PKP ini, ia begitu terkesan sekali? Okey, untuk PKP, semasa PKP kesannya sangat besar untuk especially produk-produk di Pulau Langkawi. So, seperti yang kita tahu, Pulau Langkawi ini pulau pelancongan. So, produk pelancongan antara yang terkesan semasa PKP. Ya. Boleh Adam kongsikan perbezaan sebelum dan selepas PKP ini dilaksanakan, dan kita nak tahu mungkin kalau boleh kongsikan lebih terperinci dari jenis pendapatan yang dapat dijanakan di Taman Buaya Langkawi ini dan perbezaannya sebelum dan selepas PKP dilaksanakan. Kalau boleh Adam kongsikan. Okey, untuk pada bulan Mei hingga ke bulan Mac hingga ke bulan Mei, kita fokus yang jumlah pelancong akan berkurangan sebanyak 30,000 pelancong dan anggaran hampir 2.5 juta kerugian. Baik Adam, kita juga nak tahu dari segi bagaimana ketika PKP ini tiada pelancong-pelancong ataupun sektor pelancongan terjejas teruk, bagaimana di Crocodile Adventureland Langkawi ini mampu bertahan ataupun apa agaknya strategi digunakan untuk meneruskan pengoperasian? Okey, buat masa ni di Crocodile Adventureland kami masih beroperasi seperti biasa, kecuali tak ada pelancong lah, sebab kami perlu menjaga kebajikan haiwan peliharaan. Sebab kami di antara produk yang essential service. Ya. So kami hanya menggajikan pekerja skeleton manning untuk memastikan kebajikan haiwan-haiwan ni terjaga. Ya. Dan ini satu aspek yang agak berbeza ya daripada sebelum ni kita ada temu bual bersama pengusaha-pengusaha lain. Tapi untuk Taman Buaya Langkawi ini sedikit berbeza kerana ada aspek penjagaan haiwan itu. Dan sebelum ni kalau kita lihat di Zoo Negara ya, mendapat perhatian seluruh negara apabila tidak dapat untuk teruskan operasi penjagaan haiwan mereka kerana
tiada pendapatan yang dapat dijandakan apabila tiada pengunjung. Jadi itu kita nak tahu lebih lanjut, kita nak faham lebih lanjut aspek penjagaan haiwan itu pastinya menelan perbelanjaan yang sangat tinggi. Boleh ceritakan tentang cabaran itu dan berapa agaknya perbelanjaan yang diperlukan setiap bulan untuk menampung penjagaan haiwan di sana? Okey, kos penyelenggaraan dan untuk bagi makan haiwan, kita belanja sebulan hampir ke 100,000. Tapi disebabkan ada banyak bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan yang di-announce oleh PN, seperti ARP, subsidi gaji, pengurangan bayaran elektrik sebanyak 15%, dan juga moratorium daripada bank, dia membantu banyaklah mengurangkan kos hampir 40% daripada kiraan asal hampir 100,000 sebulan. Jadi itu perkembangan yang baik kita dengar bantuan dapat bantu Taman Buaya Langkawi ini teruskan operasi. Tapi kita nak tahu lebih perinci tentang bantuan itu. Kalau boleh ada kongsikan, sudah terima bantuan yang disalurkan oleh kerajaan kerana ada cerita tadi itu yang dikongsikan ataupun diumumkan oleh Perdana Menteri. Tapi adakah Taman Buaya Langkawi sudah terima bantuan itu? Untuk ERP, pembayaran kepada syarikat akan dibuat pada minggu pertama bulan 5. Dan subsidi gaji masih dalam proses dan mereka akan bagi kita tarikh. Pengurangan bayaran elektrik telah ditolak 15%. Moratorium telah dijalankanlah oleh bank-bank. Yang itu kita dah dapat. Baik, Adam, kalau kita nak lihat berdasarkan kepada ataupun melihat kepada situasi PKP ini, apa agaknya strategi-strategi yang dimainkan bagi Taman Buaya di Langkawi ini bagi menarik lebih ramai pelancong selepas ini? Dan kalau kita dapat saksikan pelbagai sektor-sektor sebelum ini kita telah pun interview, mereka telah pun menggunakan platform media sosial dan sebagainya untuk mempromosikan barangan dan juga produk mereka. Di pihak Adam, apa agaknya penambahbaikan yang dilakukan untuk menarik lebih ramai lagi ataupun untuk tujuan promosi ke atas krokodil ini? Boleh saya mencelah sikit. Kita juga nak tahu bagaimana untuk pihak sektor penjagaan haiwan ini untuk teruskan normal baharu ataupun adaptasi kepada normal baharu. Semestinya jumlah pengunjung akan sangat terkesan walaupun PKP ini tamat kerana pastinya ramai yang masih akan mengamalkan penjarakan sosial ini mungkin dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Jadi bagaimana pihak Taman Buaya ini mengambil kira normal baharu ini pasca PKP? Pasca PKP, pihak kami sedang berurusan bekerja rapat dengan Wildlife Department, Jabatan Perhilitan, untuk mendapat khidmat nasihat dan juga bantuan apa yang pihak kerajaan dapat membantu. Sebab untuk pantauan semua, produk seperti zoo, tempat-tempat haiwan dan juga theme park, mereka perlukan crowd yang ramai. Tapi kalau kita tengok untuk pasca COVID-19, dia tak menggalakkan pergerakan dalam kumpulan yang agak ramai. So itu akan membuatkan produk-produk pelancongan yang memerlukan volume akan terkesan. So pihak kami masih merancang strategi yang lebih cost efektif untuk pastikan company dan syarikat dapat sustain. Adam, kalau kita lihat kepada situasi sekarang ini dari segi financialnya, berapa lama agaknya mampu bertahan melihat kepada kos kepada operasi dan Adam katakan seperti tadi dari segi untuk memberi makanan ataupun kos makanan kepada krokodil ataupun kepada buaya ini menelan belanja berpuluh ribu dan mungkin beratus ribu. Bagaimana agaknya mampu untuk meneruskan lagi ataupun mungkin ada harapan kepada pihak kerajaan dari segi bantuan-bantuan selepas ini yang ingin dikemukakan? Untuk harapan syarikat, sebenarnya pihak syarikat ada beberapa cadangan sebelum ini yang telah ditujukan kepada pihak LADA, di mana kita mengharapkan pihak kerajaan dapat menggalakkan syarikat-syarikat ataupun kilang-kilang yang ada di Malaysia untuk membuat company outing dalam Malaysia. Ya, di mana kebanyakan syarikat-syarikat besar ni dia mengadakan company outing, team building di luar negara. So, kita nak menggalakkan pembelanjaan domestik dan meningkatkan pelancong domestik ke tempat-tempat pelancongan di Malaysia lah, terutama sekali Langkawi. Dan pihak syarikat juga telah buat banyak promosi.
Baik, lagi satu aspek yang kita nak pertimbangkan juga adalah kebajikan pekerja di Taman Buaya Langkawi ini. Bagaimana nasib pekerja di sana? Adakah mereka perlu diberikan cuti tanpa gaji? Adakah mereka terpaksa diberhentikan? Boleh kongsikan cerita pekerja di sana? Untuk Coconut Adventure Land, buat masa ni tiada penamatan kontrak untuk pekerja. Cuma kami memberi pekerja cuti tanpa gaji, 50% daripada pekerja kami cuti tanpa gaji, tapi kebanyakan kesemua pekerja kami mendapat ERP. So subsidi daripada kerajaan sebanyak RM600 untuk setiap pekerja. Ya. Okey. Baik, dan kita juga telah pun mendapat signal iaitu kita juga akan meneramah Encik Zainuddin Kadir merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zainuddin. Ya, Assalamualaikum, ya, saya bercakap. Baik Encik Zainuddin, kita nak tahu melihat kepada industri pelancongan di Langkawi, bagaimana secara keseluruhannya ia terjejas dan berapa ramai agaknya pemain-pemain industri dalam pelancongan ini dan agaknya anggaran kerugian semua. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum, salam pelancongan dari Langkawi. Secara latar belakangnya pelancongan di Langkawi, penduduk Langkawi 120,000 penduduk Langkawi dan pelancongan Langkawi terjejas kira 100% kita kolek lumpuh pelancongan start PKP ini dikuatkuasakan di seluruh Malaysia khasnya kepada Langkawi. Jadi pada 2019 pelancongan di Langkawi ini telah menerima pelawat tertinggi dalam sejarah. Ia dilakukan oleh pihak LADA khasnya kepada LADA, iaitu 3.9 juta pelawat telah berkunjung ke Pulau Langkawi. Jadi ini satu angka yang tertinggi yang tidak pernah berlaku sebelum ni pada tahun 2019. Lebih 250 penerbangan setiap minggu daripada 2019 dan 60% tenaga kerja Langkawi terlibat dalam industri pelancongan dan 30% terlibat secara tidak langsung. Yang saya cakap secara tidak langsung ni seperti daripada pemain-pemain industri yang menjual cekiah, menjual goreng pisang, makanan laksanya, ataupun pemain-pemain restoran, komuniti itu sendiri daripada nelayan. Jadi kesannya apabila PKP ini dilaksanakan, jadi 10,000 pekerja hotel, 200 pemandu pelancong, 180 travel agent, 60 beach boy dan tidak termasuk lagi daripada produk-produk owners. Produk-produk owners seperti Underwater World, Cable Car, daripada Taman Buaya, Wildlife Park. Jadi bila dah collect ni, jadi kira lebih kurang 15,000 pekerja, 15,000 pekerja-pekerja sektor pelancongan tidak dapat menjana ekonomi dan seterusnya. Pelancongan di Langkawi itu lumpuh. Sehingga ke hari ini masih lagi kita tidak dapat beroperasi, khasnya kepada hotel-hotel. Jadi masih lagi, jadi kita menunggu arahan seterusnya daripada pihak kerajaan, apakah implikasinya dan apakah langkah-langkah seterusnya di pihak industri itu sendiri. Baik, Cik Zainuddin juga bersama kami pagi ini merupakan pengurus besar Taman Buaya Langkawi Adam Fuad yang tadi ada kongsikan bukan sahaja cabaran ketika ini dalam tempoh PKP tetapi cabaran yang dijangka selepas PKP ini tamat, iaitu bagaimana kita nak adaptasi kepada normal baharu di mana sektor pelancongan akan terjejas selepas ini kerana kita masih lagi perlu mengamalkan penjarakan sosial, tidak boleh berhimpun secara beramai-ramai. Jadi ini akan mengadakan satu impak yang sangat besar kepada sektor pelancongan. Jadi tadi Adam kongsikan tentang beberapa idea yang masih sedang dipertimbangkan, masih sedang dibincangkan sekarang ini untuk bagaimana mengurus pengunjung di tempat-tempat pelancongan ini. Bagaimana Encik Zainuddin mungkin ada cadangan sendiri untuk memastikan sektor pelancongan ini dapat survive dalam normal baharu pasca PKP selepas dah berakhir nanti? Okey, terima kasih. Jadi memanglah daripada kesan COVID-19 ini memang dia terkesan dan sangat begitu terkesan dan ia lumpuh
Jadi dalam norma baru ni memang sebenarnya dalam tahun Impact 2020 ni kita dah bersama dengan Lembaga Pembangunan Langkawi apabila kerajaan Malaysia mengiklankan Tahun Melawat Malaysia, memang kita dah ada satu plan dan kerangka kerja yang sangat strategi. Dan apabila COVID-19 kita kena beralih kepada more digital, jadi kepada promosi dalam keadaan kepada digital. Dan untuk makluman pada penonton Awani itu sendiri, kita memang dah bersedia dengan daripada soal keselamatan, kita tidak berkompromi. Jadi kita akan mengadakan ataupun kita akan meletakkan misi miskin scan ni di pintu masuk. Jadi di pintu masuk jetty, di airport, kita adalah daerah yang pertama di Langkawi. Daerah yang pertama di Malaysia untuk dalam soal keselamatan. Sebelum ni memang kita menerima niche punya ataupun pelancong campur-campur, tetapi dalam keadaan COVID-19 apabila PKP ni ditarik balik, kita akan pergi ke norma yang baru. Jadi kita tidak ada pelancong yang secara berkumpulan. Kita akan target pelancong-pelancong yang dalam skala yang kecil daripada family, dan mereka kita suruh mereka lebih lama duduk di Langkawi, jadi menjana ekonomi yang lebih baik. Dan kita harap pihak persatuan itu sendiri, Langkawi Tourism Association, telah mengambil inisiatif yang drastik. Kita bekerjasama dengan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA, bekerjasama dengan semua industri. Kita akan memperkenalkan dan memperkasakan digital platform. Kita akan memantapkan lagi status Langkawi itu sebagai bebas cukai. Dan of course, selepas PKP ini ditarik balik, kita ada satu promosi yang sangat istimewa, iaitu kita panggil Langkawi Great Sale. Langkawi Great Sale ni kita akan buat selepas PKP ditarik balik, kita akan mempromosikan dalam digital semua industri terbabit lebih kurang dalam 200, daripada pihak hotel, dari pihak shopping kompleks, daripada pihak pemain industri, pemain boat. Jadi semua bila kita menggabung, ini adalah sejarah yang pertama. Buat pertama kalinya kita bergabung, kita akan bagi satu potongan harga yang sangat menarik kepada pelancong-pelancong domestik. So kita memang fokus kepada pelancong-pelancong domestik. 10% ke 70% diskaun. Baik, cadangan yang sangat menarik Encik Zainuddin untuk beralih ataupun mengalihkan tumpuan kepada platform digital untuk mempromosikan sektor pelancongan ini. Dan kita nak tujukan soalan seterusnya kepada Adam Fuad, masih bersama kami, Pengurus Besar Taman Buaya Langkawi. Selepas mendengarkan saranan oleh Encik Zainuddin tadi mengenai peralihan ke platform digital, kita tak dapat nak bayangkan lagi secara konkretnya bagaimana agaknya peralihan itu, adaptasi itu. Jadi bagaimana Adam sendiri, mungkin kita boleh dengarkan pandangan Adam terhadap saranan atau cadangan itu buat Taman Buaya Langkawi, bagaimana agaknya untuk alihkan ataupun untuk mempromosikan secara digital. Adakah itu satu saranan yang realistik buat Adam sendiri? Ya, Naila. So untuk pengetahuan penonton, Crocodile Adventure Land telah berkolaborasi dengan Mega Water Sport, di mana kami telah develop satu platform website di mana kita kumpulkan hampir 20 produk pelancongan di Langkawi. So semua pelancong boleh layar website ini untuk mendapat diskaun setiap produk sehingga 70%. So sebelum ni kesemua produk promote secara individually. So dalam bulan lepas kami telah mengadakan perbincangan di mana kita create satu platform, semua akan kumpul dalam satu platform dan semua pelancong boleh melayari website itu dan mendapat harga diskaun. Di samping itu, Crocodile Adventure Land telah melancarkan semalam produk kami di social media, di mana kami memberi sehingga 65% diskaun kepada pelancong domestik. Baik, kalau kita lihat apa yang telah dikatakan oleh Adam Fuad tadi, yang itu merupakan Pengurus Besar Taman Buaya Langkawi ini, pelbagai inisiatif telah dijalankan melihat kepada promosi melalui media sosial, promosi melalui atas talian dan sebagainya. Dan ini saya pasti sejak daripada tahun lalu lagi telah pun digerakkan segala usaha promosi ini kerana kita ingin melihat kepada satu kempen yang begitu besar sekali, iaitu kempen Tahun Melawat Malaysia pada tahun 2020 ini. Namun satu berita yang kita dengar iaitu kempen ini terpaksa dibatalkan susulan daripada COVID-19 ini. Di pihak Encik Zainuddin, bagaimana melihat kepada pembatalan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 ini memberikan impak di Langkawi sendiri, dan juga apa agaknya saranan yang dapat dibuat
ataupun dapat dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menggantikan kempen ini? Kerana segala promosi sebelum ini telah pun menelan belanja berjuta-juta ringgit dan ia dibatalkan begitu saja. Okey, kita memang apabila tahun melawat Malaysia dibatalkan, jadi kerajaan telah membelanja begitu wang banyak. Jadi apabila PKP ini dah balik dalam era COVID-19, selepas PKP ini kita dah bekerjasama dengan Tourism Malaysia untuk kempen-kempen cuti-cuti Malaysia. Jadi bila survey yang dijalankan oleh Tourism Malaysia daripada 7 ke 13 April, 71% pelancong-pelancong domestik memilih pulau dan pantai. Jadi keistimewaan tu ada pada Langkawi. Jadi that's why kita bergemeling tenaga bersama semua industri, khasnya Lembaga Pembangunan Langkawi, bahagian pelancongan akan bekerjasama LTA, Langkawi Tourism Association, dengan semua pemain industri. Kita akan bekerjasama dengan MDEC itu sendiri, iaitu pakar dalam mempromosikan digital. Jadi kita pun dah kerangka plan-plan tu kita dah bersedia. Jadi kita hanya tunggu arahan daripada pihak kerajaan untuk menarik balik PKP supaya kita dapat lebih mempromosikan Langkawi dan kita menyediakan package-package yang menarik yang kita memang dah sediakan sebenarnya daripada tahun lepas lagi. Dan untuk makluman penonton-penonton Astro Awani juga, Langkawi ni kenapa kita patut memilih Langkawi? Kita banyak produk-produk pelancongan yang begitu terbaik sekali yang tidak dapat di mana-mana. Seperti kita tengok Underwater World, kita ada satu penguin. You nak pergi penguin di Malaysia hanya di Langkawi saja. Dan kita ada cable car tercuram di dunia. Jadi Langkawi ini salah satu pusat peranginan yang terbaik di dunia. Jadi kita di pihak persatuan dan semua industri, apabila COVID-19 ni terkesan, jadi kita mustahaknya adalah kita ingin membuka minda kepada pemain-pemain industri Langkawi itu untuk pergi beralih ke platform digital. Jadi daripada situlah kita ingin membuat satu saranan dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Sukri, Menteri Pelancongan. Saya pun akan ada satu mesyuarat dalam Skype juga dalam masa 1-2 hari ini. Respon begitu bagus. Jadi kita harap satu pakej rancangan yang baik diumumkan oleh kerajaan pada Mei nanti, khasnya kepada Langkawi untuk menyemarakkan balik dan kembalikan balik pendapatan komuniti-komuniti Langkawi yang begitu terkesan dengan COVID-19 ini. Ya, betul Encik Zainuddin bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi tadi. Adam tadi ada kongsikan juga nasib pekerja di Taman Buaya Langkawi. Katanya ramai pekerja di sana yang terpaksa diberikan cuti tanpa gaji dan pastinya pusat-pusat pelancongan di Langkawi lain tidak terasing daripada aspek kebajikan pekerja ni yang amat terkesan sejak bermulanya PKP. Jadi apa yang ingin Encik Zainuddin cadangkan untuk pakej rangsangan ekonomi yang mungkin akan diumumkan lagi, bantuan yang sedia ada kepada sektor pelancongan di Langkawi, adakah ia mencukupi untuk menjaga kebajikan pekerja yang kata Zainuddin lebih dalam 15,000 lebih. Jadi adakah ia mencukupi setakat ini? Apa lagi yang diperlukan untuk pekerja-pekerja dalam sektor pelancongan di Langkawi ini? Dan untuk jangka pendek, kita pun berterima kasih pihak persatuan, pemain industri berterima kasih kepada kerajaan yang mengumumkan rancangan ekonomi yang lepas, tapi itu adalah untuk jangka masa pendek. Bila jangka masa pendek, kita tak boleh sustain dalam jangka masa panjang. Dipahamkan sehingga Disember ni pun kita tidak akan boleh menerima pelancong-pelancong daripada luar negara. Tapi dan untuk makluman semua juga, kita tidak lupa, kita bukan memokuskan saja juga daripada industri pelancongan domestik, kita memokuskan juga daripada pelancong luar negara supaya mereka tidak lupa Langkawi itu sendiri. Jadi kita harap daripada pihak rancangan ekonomi dan khasnya kepada kerajaan negeri telah mengutip cukai pelancongan berpuluh juta dan kita harap daripada pihak kerajaan negeri itu sendiri memulangkan balik dana-dana yang dikutip cukai untuk kita mempromosikan lebih agresif, lebih sistematik melalui platform digital yang melalui kos yang sangat mahal. Jadi kita harap daripada cukai yang dikutip oleh pihak kerajaan negeri dan oleh federal, kerajaan pusat diagihkan balik ataupun dipulangkan balik kepada pemain industri untuk kita sama-sama mempromosikan Langkawi supaya lebih agresif, lebih sistematik melalui platform digital. Dan untuk
kita jangka masa panjang ni diharap pihak kerajaan menambahkan lagi pakej rancangan yang dibuat sebelum ni untuk jangka masa medium. Jadi yang 3 bulan ke 6 bulan dan 12 bulan. Jadi pihak perusahaan mengharapkan sesuatu yang lebih baik akan diumumkan oleh Menteri Keuangan. Ya, baik Encik Zainuddin, kita tinggal 1-2 minit je lagi, tapi menarik tadi Encik Zainuddin kongsikan Encik sendiri jangka sehingga bulan Disember kita tak dapat nak terima pelancong luar negara. Adakah itu jangkaan Encik Zainuddin sendiri ataupun satu saranan dari pihak kerajaan? Mengikut statistik yang kita dapat, COVID-19 masih lagi tidak dapat menerima virus dan tidak ada antivirus ataupun tidak ada vaksin lagi yang ditemui. Dan WHO pun telah mengeluarkan kenyataan travelling ni dia dijangkakan pada Januari itu apabila vaksin itu dijumpa, dan kita pun menjangkakan by Januari itu pelancong-pelancong daripada luar negara akan berkunjung ke Pulau Langkawi. Jadi kita harap kita di pihak Persatuan dan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada khasnya bahagian pelancongan akan berkolaborasi ataupun kita akan target dengan cuti-cuti Malaysia ni. Kita fokuskan kepada cuti-cuti kepada pelancong-pelancong dalam negara. Okey, dan sebelum kita berakhir, mungkin Adam ada ingin menyatakan harapan dan juga apa yang agaknya perlu dilakukan, saranan kepada kerajaan bagi membantu sektor-sektor atau bagi membantu, terutamanya Adam sendiri merupakan pengurus besar Taman Buaya Langkawi. Apa agaknya bantuan yang diharapkan? Bantuan dan saranan kepada kerajaan ialah seperti yang kita tahu, negeri-negeri di bahagian utara kebanyakannya telah mencapai zon hijau. Jikalau pihak kerajaan dapat menyediakan SOP bagaimana kita nak pastikan negeri-negeri ini dapat cross border dan melancong antara negeri-negeri ini, seperti yang kita tahu Kedah, Perlis, Penang telah dikatakan dapat zon hijau. So, dan saya rasa kalau kata kita nak mula, kita kena mula dengan itu dulu. Dan mungkin kerajaan kena create macam pasport kesihatan untuk dicop, yang pastikan yang sebelum dia melancong dia sihat. Dan juga seperti yang Cik Zainuddin kata tadi, seperti yang kita tahu kerajaan negeri telah charge cukai hiburan, cukai pelancongan. So di mana kalau dapat disalurkan kepada produk-produk di mana kita dapat membuat lebih promosi. Dan terakhir saya nak wawarkan kepada semua penonton, jikalau anda ingin mendapatkan harga pakej yang termurah untuk di Langkawi, tolong layari www.pulaulangkawi.my. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Adam Fuad dan juga Encik Zainuddin Kadir dari Persatuan Pelancongan Langkawi, Adam Fuad dari Taman Buaya Langkawi. Satu perbincangan yang sangat menarik melihat kepada impak kesan PKP ini kepada industri pelancongan di Langkawi. Banyak lagi laporannya di astroawani.com. Kami akhiri Awani Pagi segmen Realiti Rakyat di sini bersama saya Naila Huda. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.